Jika ada di antara kami yang sakit, Barat Engkau tugas sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menunggumu, ya Allah, Kau rahmatilah mereka, ya Satu Allah. bayang apa bang? Yang keluarga orang itu, orang nampak dia ni sudah video call itu lah. Hello guys, welcome back with another new Reaction. video. Hari ini di Malaysia guys. So nama saya Leon kepada kawan-kawan baru dan ini adalah wife saya Ini adalah wife dia. Tony. Okay. Dan kita berada di Sabah, Malaysia. Saya orang Filipina, dia Sabahan. Ya. So welcome to our channel. Mana-mana saja Filipino channel atau Sabahan channel. Yes, sama juga. So okay guys, ini channel untuk reaction video, request. Jadi kamu boleh simpan komen, request, mana tahu kita suka kita pun react. So hari ini di Malaysia di sini adalah boleh kategorikan top 5 yang bebas di COVID. Successful melawan COVID. Kita adalah di top 5 Ya. di seluruh dunia. Menurut berita kita adalah Ya, top 5. Semalam setting TV. Tanya kepada frontliner kita, congratulations, kamu memang hero kami. Ya. Frontliner di seluruh dunia. Terima Saya kasih banyak-banyak. semasa PKP, semasa COVID-19 yang begitu kuat, frontliner berperang untuk COVID, untuk menjaga mereka yang kena jangkitan. Saya pun mula susah hati sebab saya ada keluarga frontliner macam di hospital. Kita ada keluarga sini yang nurse, ada yang pembantu dokter lagi, ada yang rela, ada polis, macam-macam saudara kita yang ada di sini di Ya. frontliner. Jadi kita pun susah hati di rumah, bukan untuk diri kita saja dan juga untuk keluarga orang. So hari ini kita buat reaction video yang betul-betul menarik hati saya. Ya, so hari ini kita tengok itu video macam mana untuk react, reaction kita terhadap frontliner. Ini daripada video daripada Malaysia Gazette TV, ya. Oh, Yang dari kami dapat. inilah upload dia dan dia punya tajuk dari ICU ke Liang Dari Lahat. ICU, ya, dari ICU ke Liang Lahat. Coba kita Di bayangkan. video ini saya bagi sikit-sikit kita nampak macam mana frontliner kita. Situasi kita punya Ah. frontliner bukan senangnya. Jadi macam mana pengorbanan diorang, macam mana diorang buat kerja dan macam mana diorang menahan stres, Ah. macam mana diorang urus tu mayat-mayat. keluarga orang terbiar. Jadi mungkin part-part video ini ada sedikit-sedikit. Ya. Jadi tolong kalau budak-budak ada di samping, nasihatkan budak-budak untuk tengok video ini. Ya. Nanti kita apa okey? Insya-Allah insya-Allah boleh dimudahkan. Okey. Oh, ini yang benar. Mereka menjalankan ujian ini, kita dapat memisah mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi virus itu kepada populasi lain. Allah, perlu sangat kau ni. Mana banyak dalam eh? Banyak ni. Seri banyak kali. Wah. Inilah tempat dia. Susulan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, Malaysia Gazette kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman,
Pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Kerja pertama. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang terasa Memang penat sibuk jugalah proses. sebab nak memastikan lama-lama akan terasa jugalah. Belum ada cover lagi dia kan. Proses nyah kumannya, maknanya heat activated menggunakan haba, suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu, dan kemudian sampel berkenaan kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Proses ni ialah kita untuk mendapatkan RNA virus tersebut daripada sampel berkenaan. Bahaya yang tukang ambil sampel ni. Kerana kita akan mencampurkan nucleic acid tadi dengan bahan reagent. Barulah campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin real time PCR kita. Akhirnya daripada itu kita akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil untuk menentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. Dia berlain tempat tu. Bertugas kalau sebagai tempat pakar perunding intensivis di ward ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan. Melihat kematian seorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pemergian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Coba kau bayangkan ya, itu orang mati, tiada keluarga di sini. Memanglah sebab dilarang kan. Kita pun tidak boleh buat apa. Orang-orang di hospital saja kasih kawan dia sampai last Yang paling mencabar ialah kita tidak dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga. Nah, orang-orang kan Setiap sakit COVID yang masuk ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sebenarnya berhubungan dengan Orang ahli masuk keluarga ke bilik mereka berada di begitu. ICU. orang video call juga lah. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Cik Kamal berada dalam karantina, bernafas saja makin teruk. Okey, kita terpaksa masukkan tube untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Cik Kamal, ini isteri talian telefon. Okey? Betul untuk yang baik-baik. Ya, no. Okey? Alright, kita regulator. Aman. Ya. Tak apa, kita. Yang mungkin. Kematian pada ICU bukanlah satu event, ini satu proses. So sangat mencabar untuk semua anggota kesihatan, termasuk diri saya sendiri, terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit. Bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang sakit yang telah meninggal dunia ataupun akan Cuba bayangkan. mereka akan tanya kita, boleh datang, boleh tengok, ada yang menangis, meraung dalam phone tu. Dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa pesakit yang tiba-tiba jantung berhenti. Ya, berhenti, kita terpaksa CPR, lepas tu baru kita telefon beritahu pasien dah tak ada. Masuk bed dulu. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL, yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara, termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan Banyak kerja dia orang kan. kain putih, kain putih cotton pada lapisan pertama dan dimasukkan ke dalam dua lapisan body bag. Lapisan permukaan luar body bag
perlulah dinyah kuman dengan larutan sodium hypochlorite 0.5%. Potensi atau risiko jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan berdasarkan kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID, dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Cecair. Aduh, bila sudah meninggal Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Setakat ni dia cuma tanya memang waris tak boleh tengok ke, memang tak boleh sama-sama bantu ke. Setakat ni cuma satu dia tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila dia dengar COVID je, dia takut. Jadi saya pun cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut itu hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu suami. Saya wakil dan wakil ini sejak kita yang minta atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tapi dia orang urus dengan baik lah. orang semadikan orang dengan baik. Syukurlah Malaysia memang begini bagus. Malaysia the only one. Lain negeri bukan begini ah. Dalam keadaan kecar-kacir macam begini, orang semadikan mayat dengan sempurna juga. Lain negeri tidak bukan macam ini. Saya kasih tahu kamu. Di negeri saya sendiri pun di mana di Manila pasukan saya bukan begini. akan memakai suit PPE yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah, kita diminta untuk tidak mengadakan talqin, hanya bacaan doa sahaja. Apa kalkit? Talqin Apa itu? yang macam mungkin yang berdoa-doa mungkin. Berdoa lah Mbak yang ada. Ialah dia doa yang perlu dia bagi sedekah sejasa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami, menghadapi mujahadah, untuk menghadapi Ya Allah penyakit wabak ini Ya Allah. Oleh itu Ya Allah, Kau jagalah kami Ya Allah, Kau peliharalah kesihatan kami Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menunggu Ya Allah, Kau rahmatilah mereka Ya Serta Allah. bayang akrabah yang keluarga dia orang itu, dia orang nampak ni dia ni sudah video itu lagi. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan barisan hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin landai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak, kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Namun hasil kerjasama semua pihak, terutamanya rakyat, mampu menamatkan peperangan ini dengan kejayaan milik kita. Kita sama-sama. Terima kasih. We fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda. Bukan. Terima kasih banyak-banyak. Kasihan Mbak. Tetap bayang yang keluarga semakin juga. Dia orang tidak dapat ini di depan. Lepas itu anda pergi kubur pun tidak dapat. Maka baru orang ni pun nyawa-nyawa ikan juga kan. Saya pun tak bawa-bawa. Sampai mata saya. Tak pasal orang COVID-19 ni.
Ini video betul-betul sangat menyentuh hati. Kalau kamu tengok video ini kamu tidak sedih kan? Saya pun tidak tahu lah. Begini dia orang punya pengorbanan sama kita. Jadi makanya kita janganlah langgar apa yang dia orang suruh, kita ikut untuk kita meringankan kesusahan dia orang. Sebab apabila kita dapat penyakit kita susah, dia orang pun lebih susah tahu. Walaupun kita ada pembebasan sekarang nih, PKP terus berjalan, patuhilah SOP supaya kita tidak lagi dapat penyakit virus untuk kasih jangkit, supaya dia tidak menular lagi. Jadi kalau kita nampak orang yang tidak topeng, berdekat-dekat, bagi teguran. Bukan kita mau gaduh, tapi ingatlah, bilang ingat orang yang tersayang. Macam memandu juga, hati-hati di jalan raya, sebab ada orang menunggu di rumah. Begitu. Jadi kalau kita nampak orang lain yang tidak pakai topeng, berkumpul ramai-ramai terlampau ramai, ataupun apa ini yang buat yang tidak kita pikir tidak sesuai di keadaan kita, boleh dapatkan penyakit, kita bagi teguran. Tidak perlu pun kita gaduh, ataupun kita bagi teguran saja, ataupun kita panggil yang berkuasa untuk tegur dia orang. Sebab itu sejalah kita boleh tolong frontliner kita, meringankan dia orang punya kesusahan dan menyelamatkan kita punya saudara-saudara lain. Iya betul. Sebab bila kena COVID nih, kena virus nih, bukan saja sedih, apa-apa pun kita tidak boleh berfikir, sebab kita tidak boleh tengok, kita tidak boleh jaga, kita tidak boleh suap dia ketika dia lapar. Bila dia sudah tiada nyawa, kita juga tidak boleh tengok dia, pegang dia, even melawat di kuburan. Oh my God, that is very sad. Itulah mungkin Tuhan ada tujuan sebaliknya, itu kita terima saja, seandainya apa saja. Jadi kita terima dengan ikhlas. Dan juga terima kasih banyak-banyak frontliner, ini video untuk kamu, betul-betul jasa kamu, kami berterima kasih. Dengan kakak saya and keluarga lain, anak buah saya yang frontliner sudah jadi frontliner sebelum nih. Apa aku cakap nih? Bingung. Tania kena dapat menjaga walaupun keadaan masa itu sungguh menggerunkan. Terima kasih guys for watching this video and hope you like it. So jangan lupa ya guys, kalau belum subscribe video ini, dan jangan kamu komen di bawah apa suggestion kamu untuk kita punya video seterusnya. Bye guys, God bless you and Bye.